Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Munirah dan melalui video ini saya akan memberikan sedikit penerangan, panduan dan tata cara bagaimana nak menggunakan aplikasi Plickers. Sebelum saya bermula, eloklah kita tahu dulu apa itu dimaksudkan dengan aplikasi Plickers. Aplikasi Plickers merupakan salah satu aplikasi teknologi pendidikan yang boleh digunakan di dalam bilik darjah untuk menjalankan aktiviti penilaian, pentaksiran seperti kuis dan juga latihan dan juga boleh untuk digunakan untuk menjalankan kaji selidik di dalam kelas. Aplikasi Plickers seakan-akan sama seperti aplikasi Kahoot dan juga quizzes yang biasa dan popular digunakan di Malaysia. Namun begitu, aplikasi Plickers mempunyai kelebihan berbanding dengan aplikasi Kahoot dan juga quizzes, di mana aplikasi Plickers menggunakan konsep high-tech, low-tech. Apa yang dimaksudkan dengan konsep high-tech dan low-tech ini? Konsep high-tech, low-tech ini membawa maksud untuk menggunakan aplikasi Plickers, hanya guru sahaja yang memerlukan kepada akses internet dan juga peranti di dalam bilik darjah untuk menjalankan aktiviti pentaksiran seperti kuis. Dan manakala murid tidak memerlukan sebarang peranti langsung. Murid hanya memerlukan kad Plickers seperti ini untuk menjalankan aktiviti pentaksiran melalui aplikasi Plickers. Berbanding dengan Kahoot dan juga quizzes, aplikasi Kahoot dan quizzes ini memerlukan kepada murid mempunyai peranti dan juga akses internet. Jadi, aplikasi Plickers merupakan salah satu aplikasi teknologi pendidikan yang bersifat mesra pengguna dan mesra kepada bilik darjah yang muridnya tidak mempunyai peranti dan juga akses kepada internet. Dalam video ini, saya akan menjelaskan kepada cikgu-cikgu yang pertama kali nak mencuba menggunakan aplikasi Plickers tentang bagaimana cara untuk mencipta ataupun membuka akaun di aplikasi Plickers. Seterusnya, bagaimana nak mencipta kelas, mencipta soalan dan menggunakan aplikasi Plickers di dalam bilik darjah. Baik, jom kita bermula pada bahagian pertama iaitu macam mana nak cipta akaun ataupun daftar di aplikasi Plickers. Langkah pertama yang perlu cikgu-cikgu lakukan ialah lakukan carian di laman Google. Cikgu-cikgu perlu type perkataan ini, Plickers. Dan seterusnya, cikgu perlu tekan kepada pautan di www.plickers.com seperti ini. Sebaik saya cikgu tekan kepada pautan tersebut, dia akan terus bawakan cikgu kepada laman Plickers itu sendiri. Dan untuk yang pertama kali mencipta akaun di aplikasi Plickers, cikgu-cikgu perlu untuk mendaftar terlebih dahulu dengan menekan kepada butang sign up for free. Aplikasi ini boleh digunakan secara percuma dengan beberapa syarat. Nanti saya akan terangkan apa syarat untuk akaun secara percuma. Baik, untuk mendaftar kepada akaun ataupun membuka akaun Plickers, ada 3 cara yang boleh digunakan. Yang pertama, cikgu boleh gunakan continue with Google, membawa maksud cikgu akan mendaftar secara terus melalui akaun Google milik cikgu. Ataupun cikgu boleh mendaftar secara manual dengan menulis nama cikgu di sini. Kemudian memasukkan alamat email cikgu dan membuka mencipta password kata laluan. Ataupun cikgu boleh continue with email. Untuk saya lebih memilih untuk mendaftar dengan menggunakan Google kerana saya tak perlu untuk cipta password lagi. Sebaliknya dan saya tak perlu untuk ingat pelbagai password. Jadi sign up with Google lebih mudah. Jadi saya akan tekan butang continue with Google. Setelah itu cikgu boleh pilih untuk menggunakan akaun Gmail cikgu yang mana. Saya akan gunakan akaun peribadi saya. Dan setelah memilih akaun yang nak digunakan, dia akan terus membawa cikgu kepada akaun Plickers milik cikgu. Seperti ini. Ini adalah paparan apabila cikgu buka ataupun daftar sahaja ke dalam aplikasi Plickers ni. Ini adalah paparan yang akan tertera di skrin cikgu. Baik, saya akan terangkan terlebih dahulu apa yang terdapat di paparan skrin ini. Di sini adalah yang tertera adalah Your Library, di mana ini adalah perpustakaan yang mengumpulkan koleksi soalan-soalan yang telah dibina oleh cikgu, set-set soalan yang dibina oleh cikgu. Macam contoh ni, saya dah bina ada 3 set soalan. Sekiranya cikgu nak membina set soalan yang baru, cikgu boleh tekan butang new set di sini ataupun butang new set di sini.
Hutang recent ini adalah menunjukkan kuis yang sedang dijalankan ataupun yang baru sahaja dijalankan oleh cikgu. Report menunjukkan laporan, score sheet menunjukkan markah anak-anak murid dalam kelas, dan ini adalah ruangan untuk kelas. Untuk menggunakan Flickrs di dalam bilik darjah, cikgu perlu lakukan dua perkara, iaitu cipta kelas terlebih dahulu, kemudian cipta soalan yang akan digunakan di dalam bilik darjah. Jadi untuk langkah yang kedua ini, saya akan tunjukkan macam mana cara nak cipta kelas. Baik, cikgu pergi ke bahagian Your Classes ni. Apa yang perlu cikgu buat ialah cikgu perlu tekan butang New Class. Jadi apabila cikgu tekan butang New Class, dia akan terus keluarkan pop-up screen seperti ini. Dan apa yang cikgu perlu buat ialah cikgu perlu masukkan nama kelas yang cikgu ingin masukkan, ataupun yang cikgu ingin gunakan Flickrs. Kelas apa yang cikgu nak gunakan Flickrs, masukkan nama kelas tersebut di sini. Contohnya, sewaktu saya sekolah dulu, saya ajar satu interaktif. Jadi saya nak bahasa Melayu, saya akan tulis bahasa Melayu, satu interaktif. Kemudian saya ada kelas bahasa Melayu, satu interaktif. Dan juga RBT, dua efisien. Baik, setelah cikgu selesai memasukkan semua kelas yang cikgu nak gunakan melalui, cikgu nak jalankan aktiviti Flickrs ni, cikgu perlu tekan butang Create Classes ataupun cikgu boleh tekan butang Enter di keyboard cikgu. Jadi saya tekan Create Classes. Sebaik saja cikgu dah selesai untuk Create Classes, cikgu perlu untuk menambahkan nama murid bagi setiap kelas. Jadinya, apa yang cikgu perlu buat, cikgu perlu tekan kepada nama-nama kelas tersebut dan cikgu perlu tekan butang Add Student ni untuk menambah nama murid-murid cikgu. Baik, contoh saya nak tambah nama murid satu kreatif. Jadi saya tekan pada kelas satu kreatif, dia akan bawa ke paparan ini, kemudian saya tekan Add Student. Untuk add student ni, untuk menambahkan nama murid, cikgu boleh memilih cara sama ada cikgu type satu persatu ataupun sekiranya cikgu telah mempunyai senarai nama murid cikgu di dalam Google Sheet ataupun dalam Excel Sheet, cikgu boleh kopikan senarai nama murid tersebut dan pastekan, tampalkan di sini. Tapi untuk demo kali ini, saya type secara manual je lah dan saya letakkan nama ringkas sahaja. So, nama Intan. Ini antara nama murid-murid saya. Okey. Dan apabila cikgu dah selesai masukkan semua nama murid, cikgu perlu tekan butang biru Next. Baik, apa yang tertera di sini ialah ini adalah nama-nama murid yang telah dimasukkan oleh cikgu dan setiap nama murid ni akan diwakili dengan satu nombor. Nombor ni sebenarnya menunjukkan kepada nombor kad Flickrs yang perlu mereka gunakan. Okey, nanti saya akan terangkan berkaitan dengan kad Flickrs. Ini adalah nombor kad Flickrs yang mereka perlu gunakan. Contoh Intan, cikgu perlu berikan kad Flickrs bernombor 1 kepada Intan. Untuk Zeti, berikan kad Flickrs bernombor 2. Untuk Adam, berikan kad Flickrs bernombor 3. Baik, apabila cikgu dah selesai, cikgu tekan butang Done. Baik. Sebenarnya ini adalah cara pertama macam mana cikgu boleh untuk tambah kelas di dalam akaun Flickrs cikgu. Terdapat cara yang kedua yang lebih mudah yang boleh cikgu gunakan, iaitu kita kembali kepada butang New Class untuk cikgu tambah kelas. Di sini cikgu boleh nampak ada satu butang Import from Google Classroom. Bermaksud cikgu boleh memasukkan nama murid dan juga kelas murid berdasarkan kelas yang telah cikgu cipta di Google Classroom. Dan cara ini lebih mudah kerana dia menggunakan data sedia ada di Google Classroom. Bermaksud cikgu tak perlu buat kerja dua kali. Baik, tekan sahaja Import from Google Classroom tu. Cikgu pilih akaun Google Classroom mana yang cikgu nak gunakan. Seperti contoh tadi, saya daftar guna akaun peribadi. Tetapi untuk Google Classroom ni saya nak extract data daripada akaun D5 saya. Jadi tekan pada akaun yang mana yang cikgu nak gunakan bersama dengan Flickrs. Maka akan keluar satu pop-up screen ni. Dia akan kata Flickrs wants to access to your Google account.
Jadi dia nak akses kepada nama kelas dan juga nama murid di dalam kelas tu. Jadi saya berikan kebenaran kepada Plickers, saya percaya kepada Plickers, jadi saya berikan kebenaran, saya tekan butang allow. Baik, seterusnya akan muncul skrin seperti ini. Di mana cikgu perlu pilih kelas mana yang daripada Google Classroom yang cikgu ingin masukkan ke dalam Plickers. Macam saya tak nak masukkan semua, saya hanya nak masukkan RBT tingkatan 2 Cikgu Munirah. Jadi saya perlu untick butang kelas yang lain dan hanya tick kepada butang ini, RBT tingkatan 2 Cikgu Munirah. Dan saya akan tekan import class ataupun saya tekan keyboard enter. Baik, sebaik saja saya dah tekan import class tu, dia akan terus masukkan kelas yang cikgu telah import daripada Google Classroom tu di sini. Jadi apabila saya tekan kepada kelas ini, saya tidak perlu lagi untuk memasukkan nama murid di dalam kelas ini kerana nama-nama murid telah diambil daripada Google Classroom. Jadi inilah semua nama murid kelas saya yang telah diambil dan diimport daripada Google Classroom. Dan setiap nama murid ni telah mempunyai nombor yang mewakili kad Plickers masing-masing. Contoh bila saya tekan edit student tu, saya boleh nampak dah siapa memegang kad nombor berapa. Contoh Aira ni kad Plickers dia bernombor 19, Damia ni kad Plickers dia bernombor 7. Jadi cara kedua ni, import data daripada Google Classroom ni lebih mudah kerana cikgu dah tak perlu untuk masukkan nama murid satu persatu kerana semua data tu telah terdapat dalam Google Classroom. Baik, kita akan kembali selesai siri 1 untuk panduan dan tata cara menggunakan Plickers ni. Kita akan kembali dalam siri kedua di mana saya akan menjelaskan kepada cikgu bagaimana nak cipta soalan dan kemudiannya bagaimana nak menjalankan Plickers di bilik darjah. Kita bertemu dalam bahagian kedua nanti. Okey? Sekian saja untuk bahagian 1.